Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Video kali ini kita akan membincangkan latihan formatif 5.6. Soalan 1. Rajah 5.67 menunjukkan eksperimen Dwi celah yang A. Nyatakan fenomena yang berlaku apabila cahaya melalui celah tunggal. Jadi pelajar-pelajar perlu memahami apa yang dimaksudkan dengan celah tunggal. Okey, celah tunggal ini merupakan suatu penghalang yang mempunyai hanya satu saja celah. Dalam gambar rajah ini ditandakan celah tunggal tersebut. Jadi kalau perhatikan di bahagian celah tunggal ini, didapati bahawa sinar cahaya selepas melalui penapis hijau, kemudian melalui suatu celah. Dan berdasarkan apa yang kita belajar, bila melalui suatu celah, suatu cahaya melalui satu celah, maka cahaya tersebut akan disebarkan. Fenomena di mana berlakunya penyebaran gelombang, kalau di sini penyebaran cahaya, maka fenomena itu dinamakan sebagai pembelauan. Kita lihat soalan yang seterusnya. Apakah yang berlaku kepada dua alur cahaya dalam kawasan PQ di atas skrin? Jadi di sini soalan ini berkehendakkan kamu mesti menjelaskan apa yang berlaku kepada dua alur cahaya dalam kawasan PQ. Dalam kawasan PQ ini adalah kawasan di mana berlaku pertindihan sinar cahaya. So, bukan di sini saja berlaku pertindihan, ia juga berlaku di kawasan ini. Di mana di kawasan ini juga yang sebenarnya berlaku pertindihan gelombang cahaya bagi dua sumber yang koheren, yang kita dapat sumber tadi ini disebarkan melalui dui celah yang. Jadi jika ada dua sumber yang koheren bertindih ataupun bertindan di sini, maka berlakulah di sini superposisi. Jadi bila berlaku superposisi, maka akan berlakulah satu fenomena yang dinamakan sebagai interference. Jika di bahagian skrin dapat dilihat kawasan yang cerah, jalur yang cerah, maka di kawasan tersebut berlakunya interference membina, dan di kawasan yang gelap akan berlakunya interference membinasa. Jadi dua alur cahaya bersuperposisi untuk berlaku fenomena interference. Jadi di bahagian PQ tadi ini berlaku fenomena interference, termasuk juga di kawasan yang berwarna merah ni. Lihat soalan yang seterusnya. Uraikan pembentukan pinggir cerah dan pinggir gelap. Yang merujuk kepada gambar rajah, warna, jalur, hijau dan gelap tadi ini, yang kita dapat lihat ianya adalah berselang-seli ataupun membentuk suatu siri jalur cahaya warna hijau dan juga gelap. Jadi di soalan ini minta kamu huraikan pembentukan. So maknanya bagaimanakah terjadinya pinggir cerah dan pinggir gelap.
Jadi untuk pinggir yang cerah, berlaku interferon dua alur cahaya secara membina, menghasilkan pinggir cerah. Dan untuk yang pinggir gelap, interferon dua alur cahaya secara memusnah, menghasilkan pinggir gelap. Kita lihat soalannya seterusnya. D. Soalan ini melibatkan penghitungan. Jadi kalau jika soalan yang melibatkan perhitungan, maka kamu perlu menjawab mengikut langkah-langkah penyelesaian masalah. Dalam susunan radas eksperimen ini, A sama dengan 0.30 mm, D sama dengan 2.5 meter. Jarak di antara dua pinggir gelap yang bersebelahan, X sama dengan 4.6 mm. Hitungkan panjang gelombang cahaya tersebut. Jadi di dalam soalan ini diberikan maklumat. Maklumatnya ialah A, D dan juga X. Jadi pastikan unit yang diberikan, pastikan unit untuk memudahkan penghitungan kita supaya tidak melakukan kesilapan, kita tukar kepada unit SI. Jadi untuk A dan juga X tukar kepada unit SI. A adalah persamaan dengan 0.3 darab 10 kuasa negatif 3 meter. Semili faktor pendarabannya ialah darab 10 kuasa negatif 3. Begitu juga untuk X, kita kena tukar ke dalam meter. Jadi X itu 4.6 darab 10 kuasa negatif 3 meter. Jadi kita tengok apakah kehendak soalan. Hitungkan panjang gelombang cahaya hijau itu. Jadi persamaan kalau tengok di sini, simbol bagi panjang gelombang ialah lambda. Jadi kita dah ada maklumat A, D, X dan nak dicari ialah lambda. So pastikan kita dapat mengenal pasti, kita tahu apakah persamaan yang boleh digunakan, operasi apa yang perlu dibuat. Jadi persamaan ini biasanya kalau dalam peperiksaan kita boleh lihat di muka hadapan kertas soalan tersebut. Kita lihat apakah persamaannya. So berdasarkan maklumat. Persamaan ini mesti berdasarkan maklumat. Tetapi jika memang kita dah faham, iaitu soalan ini adalah berkaitan dengan interferon, sama ada interferon cahaya, interferon air ataupun interferon bunyi, persamaan untuk interferon hanya ada satu saja, iaitu lambda bersamaan dengan AX per D. Jadi dengan menggunakan persamaan tersebut, kita gantikan maklumat-maklumat tadi. So, kita dapat nilainya lambda bersamaan dengan 5.52 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Sekian, jumpa lagi dalam latihan formatif yang lain.